Okey, selamat pagi. So, untuk hari PDPR hari ini, pewarisan. So, pewarisan dalam manusia. Setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapanya. Senang cerita, tengok awak sendirilah. Kamu tengok ikut muka siapa. Okey, pembinaan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anaknya dikenali sebagai pewarisan. Okey, Ciri seperti rambut, jenis rambut, warna anak mata ialah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu atau bapanya. Ciri-ciri ini diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen. Gen mengawal ciri tertentu dalam suatu organisma. Sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Trait ni tadi cirilah. Pasangan gen yang berada pada lokus yang sama ini dikenali sebagai alel. Dan alel boleh hadir dalam bentuk dominan ataupun resesif. Okey, tengok gambar rajah ni seperti orang nampak. Kalau dia pada baris yang sama, dia mengawal satu ciri yang sama. Contohnya, warna rambut dia warna coklat. Nombor 2 itu ialah ketinggian, rendah atau tinggi. Manakala yang ketiga itu ialah kita abaikan itu. So, alel ada dua tadi, iaitu alel dominan dan alel resesif. Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Manakala alel resesif hanya akan menunjukkan cirinya dikawal apabila alel yang dominan tidak hadir. Oleh itu, ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Alel dominan diwakili oleh huruf besar, manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil. Misalnya, T besar digunakan untuk mewakili tinggi dan T kecil untuk mewakili rendah. Okey, ini ialah contoh alel dominan, alel resesif pada kromosom. Ini contoh saja. Contoh kamu tengok kat atas tu. A warna mata A besar dan A kecil. Jadi sedara B besar, B kecil. Warna rambut C besar, C kecil. D adalah jenis rambut, D besar dan D kecil. Ingat, D huruf besar semuanya dominan, huruf kecil semuanya adalah resesif. Ciri dan trait. Ciri ialah satu sifat yang ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata. Trait pula ialah varian bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Trait ialah untuk warna mata ialah warna hitam, warna coklat ataupun warna biru. Okey. Ciri sifat ketara seperti warna mata, manakala trait ialah apa warna mata itu. Okey. Contoh sini, trait dominan boleh menggulung lidah, trait resesif tidak boleh menggulung lidah. Trait dominan untuk rambut hitam, resesifnya adalah rambut warna perang muda. Cuping telinga bebas dan cuping telinga melekat. Okey, mekanisme pewarisan. Gregor Mendel. Siapa Gregor Mendel? Gregor Mendel adalah saintis pertama. Orang yang pertama menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam. Mendel menggunakan pokok kacang pea berbakar tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa, sebagai contoh ketinggian, iaitu tinggi atau rendah. Mendel melakukan kacukan antara pokok kacang pea tinggi yang berbakar tulen dengan pokok kacang pea kerdil yang berbakar tulen. Pokok tinggi berbakar tulen ialah pokok yang mempunyai genotip T besar dalam beberapa generasi sebelumnya. Pokok kerdil berbakar tulen ialah pokok yang mempunyai genotip T kecil dalam beberapa generasi sebelumnya. So, ini ialah gambar saintis tu, Gregor Mendel. So, mekanisme pewarisan. Fenotip dan genotip. Okey, generasi pertama hasil daripada kacukan disebut generasi filial pertama, singkatannya F1. Manakala individu daripada F1 dikacukkan, generasi filial kedua terbentuk. Ini disebut sebagai F2. Genotip ialah maklumat genetik dalam suatu organisma dan fenotip pula merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang dipamerkan dalam organisma tersebut. Contoh sini tadi, genotip ialah T, manakala fenotip ialah T apa? T besar ke T kecil? Kalau T besar, tinggi. Kalau T kecil, kerdil ataupun rendah. Okey, ini ialah contoh di mana pokok kacang pea bakar tulen
dikacukkan dengan pokok kacang pi bakar tulen. Kacang pokok pi tinggi bakar tulen dengan pokok kacang pi kerdil bakar tulen. So genotipnya ialah T besar kahwin dengan T kecil sebab bakar tulen kan, jadi hurufnya mesti sama lah. First, dia akan berlakunya meiosis. Apa itu meiosis? Masih ingat tak meiosis? Salah satu ciri meiosis ialah sel anak mempunyai separuh bilangan kromosom sel induk. Maksudnya separuh. So, kita kena bahagi dulu. Wah, itu sebab nampak satu pergi kiri dan satu pergi kanan. Okay. Sama juga kes dengan sini. Okay, dia kena bagi meiosis separuh. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. So, lepas berlakunya meiosis, dapatlah gamet T besar dan gamet ini T kecil. Dan seperti kamu jugalah, kalau nak kahwin, kamu boleh kahwin dengan adik-beradik kah? Tak boleh kan? Kamu kena kahwin dengan orang keluarga sebelah. Jadi, si abang ni, dia naklah kahwin dengan ni. Ataupun, dia mungkin kahwin dengan adik dia. Tapi kena ingat, adik dia pun nak kahwin. Adik dia mungkin kahwin dengan anak yang pertama ataupun adik kawannya dengan anak yang kedua. So, itu sebab kamu nampak kenapa anak panah tu jadi macam tu. So, hasilnya generasi pertama ni dapatlah T besar. Yang generasi pertama ni dapatlah T besar. Yang kedua, T besar, T kecil. Yang ketiga, T besar, T kecil. Dan keempat ialah T besar, T kecil. Okay. So, next. Ini ialah bila dikacukkan pokok P tinggi kacukkan dengan pokok P tinggi kacukkan. Iaitu generasi kedua lah. Anak yang ini tadi, bawah ni. Anak ini dengan anak ni lah. Maksudnya mereka kahwin. Okay. So, dapatlah ni. Ulang proses yang sama di mana berlakunya meiosis dulu, satu kiri, satu kanan. Sini pun sama, berlakunya meiosis, satu pergi kiri, satu pergi kanan. Kemudian, ingat, kena kahwin dengan keluarga sebelah. Kamu tak boleh, yang ini tak boleh. Yang ini tak boleh. Dia kena kahwin dengan keluarga sebelah. So, dapatlah T besar, T kecil. Dan kena ingat, adik dia pun nak kahwin juga. So, T kecil, T besar. Jadi, kita susun baliklah. T besar, T kecil dan T kecil. So, kita dapatlah anak tinggi. Yang ujung ni. Tinggi. Sebab kenapa tinggi? Yang T besar, T kecil kenapa tinggi? Sebab dia ada huruf T besar. Dia ada alel dominan. Dan alel resesif hanya menunjukkan sifat kalau dia huruf kecil dan huruf kecil. Contohnya macam yang kat ujung ni. Huruf kecil. So, itu sebab nampak kenapa dia jadi kerdil. Sebab tak ada alel dominan. So, kaedah Gregor Mendel juga boleh digunakan untuk menerangkan macam mana kamu mewarisi sifat-sifat trait daripada mak atau bapa awak. Contoh yang ini dia gunakan kebolehan menggulung lidah. So, kebolehan menggulung lidah kita anggap sebagai B besar. Manakala tidak boleh menggulung lidah disebut sebagai B kecil. First kali berlakunya meiosis. Itu sebab nampak pisah macam ni. Sama juga sini berlakunya meiosis, satu kiri, satu kanan. And then berlakulahnya persenyawaan di mana adik-beradik yang pertama ni mesti kahwin dengan keluarga sebelah. Dia tak boleh kahwin dengan keluarga sama. Dia mesti di keluarga sebelah. Dapatlah B besar, B kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. So, hasilnya semua orang boleh menggulung lidah. Kromosom seks. Okey, sekarang ni kita dah masuk macam mana kita boleh mengkaji kromosom pewarisan anak. Maksudnya anak kamu anak lelaki ke anak perempuan. Seorang lelaki dan perempuan mempunyai 46 kromosom yang terdiri daripada 44 autosom dan 2 kromosom seks.
lelaki mempunyai dua jenis kromosom seks iaitu X dan Y, manakala perempuan hanya ada dua kromosom X sahaja. Selepas meiosis, sperma akan mempunyai separuh bilangan kromosom induk iaitu 23. Ingat 46 bagi 2 ialah 23. Sama ada 22 tambah X ataupun 22 tambah Y. Manakala ovum, dia juga mempunyai separuh bilangan kromosom induk iaitu 23, cuma ada satu jenis iaitu 22 tambah X. So, jantina anak. Jantina anak bergantung pada jenis sperma yang disenyawakan oleh ovum. Jika sperma 22 tambah X mensenyawakan ovum 22 tambah X dan X, maka kamu akan dapat anak perempuan. Tapi kalau sperma 22 tambah Y mensenyawakan ovum 22 tambah X, maka anak yang terbentuk ialah lelaki iaitu 44 tambah XY. Kalau ada Y lelaki, kalau tak ada Y jadi perempuan. Okay, inilah contoh dia. Ini yang contoh yang kamu nampak dalam buku. Buku teks awak. So, seperti yang awak nampak, ni bagi separuh. 44 bagi 2, 22 lah kan. Tengok ni, kiri 22, sini pun 22. Jadi, XY pun sama, bagi separuh lah. Jadi, X pergi sini, X pergi ke, Y pergi sebelah, X pergi sebelah. Okay. Yang si ibu pula pun sama, iaitu 44 bagi 2 dapatlah 22, dapat 22. Manakala yang XX ni bagi separuh, satu pergi kiri, satu pergi kanan. Itu sebab orang nampak dia dapat XX itu. 22 tambah X, 22 tambah X. Dan seperti saya kata tadi, kalau kahwin, kenalah kahwin dengan keluarga sebelah. 22 tambah 22 dapatlah 44. X tambah X dapatlah XX. Kemudian dia mungkin kahwin dengan orang sebelah. Jadi 44 tambah XX, manakala yang ini pula 44 tambah XY, 44 tambah XY. So, ingat, kalau XX ialah perempuan, manakala kalau XY ialah lelaki. Dan berdasarkan rajah ini, kalau kita buat nisbah dia, nisbahnya ialah lelaki nisbah perempuan, kamu akan dapat 2 nisbah 2. Sama juga dengan 1 nisbah 1. Iaitu bersamaan juga dengan 50% nisbah 50%. Okey, itu sebab orang nampak ayat ni dia kata kebarangkalian untuk mendapatkan anak lelaki atau anak perempuan pada setiap kehamilan adalah sama, iaitu 50-50. Okey. So, itu saja untuk hari ini.